الحمد لله القائل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. InsyaAllah semoga kita semua diberi kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, member akan membicarakan khutbah bertajuk Kukuhkan Ikatan Perkahwinan, Elakkan Perceraian. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, perkahwinan merupakan suatu ibadat dalam Islam. Ia juga merupakan satu ikatan perjanjian yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala antara seorang laki-laki iaitu suami dengan seorang perempuan iaitu isteri. Al-Quran ada menggambarkan betapa kuatnya ikatan antara suami dan isteri yang sangat rapat dan mesra seperti pakaian yang dapat memelihara si pemakainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Isteri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, keperluan suami atau isteri kepada pasangannya adalah sama seperti keperluan mereka kepada pakaian. Oleh itu, ayat ini mengumpamakan suami atau isteri sebagai pakaian bagi pasangan masing-masing kerana mereka saling melindungi antara satu sama lain. Sekiranya fungsi pakaian adalah bagi menutup keaiban tubuh badan dan menjaganya daripada sebarang kemudaratan, suami atau isteri pula akan menjaga kemuliaan pasangannya, memelihara kehormatan dan dapat memberikan ketenteraman. Akhirnya akan lahirlah ketenangan dan kebahagiaan buat mereka. Perkahwinan dan hidup berkeluarga juga dapat membantu seseorang untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan beragama. Ianya amat dituntut dalam Islam dan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Nikah termasuk daripada sunnahku. Sesiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Riwayat Ibnu Majah. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, antara tujuan disyariatkan perkahwinan adalah bagi melatih kesabaran menjaga kehormatan manusia, kesucian zuriat, keturunan yang mulia dan mewujudkan kasih sayang dan bertanggungjawab dalam rumah tangga yang dibina. Maka dengan ini akan terhasillah ketenteraman jiwa dan perasaan kasih sayang antara dua keluarga meliputi ibu bapa,
saudara mara hinggalah kepada anak-anak. Namun begitu, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ada kalanya ketenangan, kemesraan dan perasaan kasih sayang yang telah dibina tidak berkekalan dan berakhir dengan sebuah ikatan perkahwinan. Keadaan ini terjadi akibat daripada beberapa faktor, antaranya adalah masalah komunikasi antara pasangan, masalah pengabaian nafkah, masalah pengabaian pasangan, perasaan pasangan, pengabaian agama serta wujudnya pihak ketiga. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, antara kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan suami isteri berbeza daripada sudut sikap, kegemaran dan cara berfikir sebagai hamba-Nya yang matang. Sebagai hamba-Nya yang matang, kita hendaklah berusaha untuk menyesuaikan diri dan meraihkan perbezaan antara pasangan masing-masing. Wujudkan suasana berkomunikasi secara harmoni, secara sesama pasangan dengan berbincang secara baik untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul. Apa yang lebih penting, dapatkan nasihat daripada orang yang lebih berpengalaman seperti pegawai khidmat nasihat di pejabat agama sekiranya timbul kekhususan. Buang sikap ego, pentingkan diri dan sikap suka menyalahkan di antara satu sama lain. Di samping itu, elakkan diri daripada menggunakan kata-kata kesat sesama pasangan. Amalkan menegur secara berhemah dan jagalah perasaan sesama pasangan. Di samping itu, bagi mengukuhkan lagi ikatan perkahwinan, para suami hendaklah cakna dengan kewajipan yang perlu dilunaskan. Pemberian nafkah oleh suami kepada keluarganya adalah wajib. Keengganan para suami untuk menunaikan tanggungjawabnya dalam memberi nafkah merupakan satu dosa. Pemberian nafkah ini juga diumpamakan sebagai sedekah yang wajib diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqatun." Apabila seorang muslim menafkahkan suatu nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahalanya, maka perkara itu menjadi sedekah baginya. Riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, antara punca yang menyebabkan berlakunya perceraian ialah kehadiran orang yang ketiga dalam perhubungan suami isteri, juga boleh membawa kepada konflik sehingga berlakunya perceraian. Islam amat melarang keras tindakan seseorang yang merosakkan hubungan antara seorang isteri dengan suaminya. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man habbaba zawjatan ri'in au mamlukahu falaysa min." Sesiapa yang melakukan tahdid, tipu daya terhadap isteri seseorang atau terhadap hamba yang orang itu miliki, maka dia bukan daripada kalangan kami. Riwayat Abu Dawud. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, tahdid ini menunjukkan kepada perbuatan orang ketiga yang merosakkan atau mengeruhkan hubungan seseorang isteri dengan suaminya sehingga sampai ke peringkat boleh menyebabkan perceraian. Para ulama berpendapat bahawa perbuatan tahdid ini
adalah haram dan merupakan satu dosa besar. Malah Nabi Muhammad SAW tidak mengiktiraf orang yang ketiga ini sebagai umatnya. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan berumah tangga kita harus menerima hakikat bahawa akan terdapat kekurangan dan kelemahan dalam diri pasangan masing-masing. Sebagai manusia biasa, kita tidak pernah lekang dari melakukan kesalahan. Seorang suami dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga, seharusnya menjadi pelengkap atas kelemahan dan kekurangan isteri, dan begitulah juga sebaliknya buat para isteri. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah di sebalik kekurangan pasangan kita terdapat kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan tanpa kita sedari. Oleh itu, amatlah tidak berpatutan jika ditularkan melalui media sosial tentang keburukan, kekurangan dan keaiban pasangan, kerana ini jelas menyalahi hukum syarak dan akhlak Islam. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sejak kebelakangan ini sering ditular di dalam akhbar dan media sosial isu penceraian yang melibatkan personaliti terkenal di kalangan masyarakat. Penularan berita yang meluas mengenai penceraian ini memperlihatkan media tidak menghormati privasi dan kehidupan peribadi mereka yang lebih memberi kesan negatif kepada pasangan yang terbabit. Penceraian bukanlah suatu yang harus digembar-gemburkan, kerana ianya merupakan satu pengalaman yang sangat pribadi, pahit dan menyakitkan. Media seharusnya berperanan dalam membina masyarakat yang positif dan sihat, bukan memburukkan keadaan. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, media seharusnya menyampaikan berita yang berimbang dan tidak hanya membangkitkan kontroversi. Platform media adalah untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga hubungan yang sihat dan cara menangani perpisahan dengan baik. Setiap pasangan perlu sentiasa bijak berhadapan dengan apa jua cabaran rumah tangga dan menangani dengan tenang, sabar dan positif. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kemudian jika kamu merasa benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah pula kamu terburu-buru menceraikannya. Kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedangkan Allah hendak menjadikan perkara apa yang kamu benci itu kebajikan yang banyak untukmu. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, untuk mewujudkan suasana harmoni dalam kehidupan berumah tangga memerlukan kepada ilmu, iaitu dengan menambahkan ilmu, terutamanya ilmu komunikasi dan ilmu psikologi dalam rumah tangga, serta ilmu agama, khususnya fiqh rumah tangga. Oleh itu, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, tuntutlah ilmu dengan menghadiri kelas-kelas pengajian, terutamanya kelas-kelas agama, kuliah-kuliah di masjid, dan melalui pembacaan buku-buku tentang tanggungjawab sebagai seorang suami isteri, bagi menghayati ajaran Islam sepenuhnya dalam kehidupan berumah tangga. Boleh dimulakan dengan perkara-perkara asas seperti pemantapan akidah, mendirikan solat berjamaah sama keluarga, membaca dan mentadabbur Al-Quran bersama ahli keluarga, tolong-menolong dalam melakukan rutin harian sesama pasangan, dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Pimpin, tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, pimpin dan bimbinglah keluarga kita ke jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala, agar
bersama-sama mendapat kejayaan di dunia dan akhirat, serta perkahwinan yang diimpikan, iaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran daripada khutbah ini untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita seharian. Yang pertama, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, umat Islam hendaklah yakin bahawa perintah untuk berkahwin adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk bagi menjaga umat Islam daripada terjebak melakukan dosa besar, iaitu penzinaan. Dan yang kedua, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, umat Islam hendaklah berusaha untuk mengukuhkan ikatan perkahwinan dengan mengamalkan cara hidup Islam seluruhnya. Dan yang ketiga, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pasangan suami isteri yang menghadapi konflik rumah tangga hendaklah merujuk kepada pejabat-pejabat agama, dan janganlah luahkan perasaan dan kelemahan pasangan kepada individu yang tidak sepatutnya atau melalui media sosial, kecuali kepada individu lain yang dibenarkan oleh hukum syarak sahaja. Seterusnya, yang keempat, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, setiap pasangan yang telah membuat keputusan terpaksa bercerai hendaklah bersabar ketika menunggu proses penceraian. Namun proses penceraian yang ditetapkan oleh pihak berkuasa hendaklah efisien dan tidak menzalimi pasangan. Dan akhir sekali, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, umat Islam hendaklah banyakkan berdoa, memohon petunjuk dan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar dilimpahi dengan mawaddah dan rahmah dalam kehidupan berumah tangga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus solihati wa yaziduhum min fadli wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Dan ia memperkenalkan doa pemohon orang-orang yang beriman serta beramal soleh, dan ia menambahi mereka dari limpah kurnia-Nya selain dari yang mereka pohonkan. Dan sebaliknya, orang-orang yang kafir, bagi mereka azab siksa yang seberat-beratnya. Surah Asy-Syura ayat 26. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين.
اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعناية الربانية وحفظ قاد صمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شريف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان شريف الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أد من عوان والهداية والتوفيق والصحة والسلامة من كل وحد أهل سلانغور. تنكو أمير شاه بن سلطان شريف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتم أمرهما مصلحي والموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berlindung denganmu daripada ujian berat, daripada ditimpa kecelakaan, dari buruknya takdir dan dari kegembiraan para musuh atas ujian dan kecelakaan yang menimpa kami. Ya Allah, kami mengharap perlindungan-Mu daripada hilangnya nikmat yang Engkau berikan, dari berubahnya kesihatan yang Engkau kurniakan. Lindungilah negeri kami, Ya Allah, dari datangnya bencana dan malapetaka. Ya Allah, hanya Engkau yang maha menyelamatkan. Selamatkan umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami, Ya Allah, agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab. Dan jauhilah negeri kami, Ya Allah, dan negara kami, Ya Allah, daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berdasarkan syariat. Ya Allah, jadikanlah, Ya Allah, masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadikan nadi kekuatan umat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tahu sering dari salah satu orang salah dalam